Assalamualaikum guys. Okey. Hari ni saya nak menjawab ada orang bertanya, ada persoalan. Kenapa apabila berlaku short circuit dekat plug point MCB ataupun RCCB dekat DB tak trip, tapi kenapa inverter yang trip? Sama ada inverter keluar port protect ataupun MCB bateri tendang. Okey, kat sini saya nak buat penjelasan dan juga sedikit praktikal. Okey, dekat tangan saya ni ada RCCB. Ini RCCB, ini MCB. Yang ini MCB C6 dan juga C32 yang biasa orang pakai dekat DB. Okey, ramai yang salah sangka mereka menyangka RCCB ni boleh menyelamatkan inverter diorang dari short circuit. Short circuit biasanya plug point lah, mana-mana lah plug point ke, lampu ke, kipas ke. Dan diorang menyangka jika short, MCB ni akan tendang, pump jadi macam TNB. Okey, sebenarnya kebanyakan newbies lah membuat wiring AC untuk solar tersilap kira. Macam mana tersilap kira? Kebanyakannya mereka mengikut spek TNB. Mereka ingat ini kalau inverter short, ini akan tendang. Ini semua akan tendang. Tapi berlaku sebaliknya. Bateri breaker tendang, inverter shutdown. Kalau inverter tu sistem protection dia aktif, dia akan protect, akan buzzer bunyi, dia tak rosak. Ada setengah inverter, dia ada built-in protection system, tapi protection system dia fail untuk protect inverter tu sendiri dan inverter tu terbakar. Bakar, MOSFET bakar. Itu banyak berlaku So, sekejap lagi saya akan terangkan. Kita akan buat practical sikit, live short circuit. Kita akan try shortkan guna inverter ni. Kita shortkan inverter ni. Kita short, live neutral, kita akan short, nak tengok kenapa MCB tak trip, ada MCB yang boleh trip. Kita akan short inverter ni tapi bukan inverter ni lah, inverter satu lagi yang baru punya stop. Okey, jom kita pergi practical short circuit. Okey tuan-tuan, sekarang kita berada di dalam practical test short circuit Okey, di depan anda ni saya ada buat satu board simulasi Ini wiring simple. Dekat sini kita ada RCCB dan di sini adalah MCB C6 dan ini adalah MCB C32. Okey. Untuk pengetahuan anda, setiap MCB ni, contoh C6, dia memerlukan surge sebanyak 12 A untuk trip ataupun tendang Sama juga seperti C32, dia memerlukan 64 ampere untuk trip jika berlaku short circuit. Okey, kalau kita pakai dengan current TNB, 64 ampere ni adalah perkara yang kecil sebab current daripada TNB dia sangat bertenaga tinggi Dia semua MCB akan boleh trip dengan current TNB. Okey, kalau kita menggunakan inverter, kita kena tengok maksimum current yang boleh dihasilkan oleh inverter itu sendiri. Okey, sebagai contoh, ini adalah inverter AGS 4 kW. Tak kira lah apa inverter pun anda beli, anda pastikan tengok dekat spek dia. Tolong tengok dekat spek dia. Okey, macam contoh 4000 watt bersamaan dengan 17 ampere. Macam mana nak dapat ampere ni? 4000 bahagi 230 volt, anda akan dapat 17 ampere. Serupalah kalau anda pakai inverter 1000 watt ke, 2000 ke, 3000, 4000, 5000, 10000, anda kena bahagikan dengan voltage baru dapat ampere. Okey, inverter ni maksimumnya hanya 17 ampere. Jika current melebihi 17 ampere, sistem active protection dalam inverter ni akan bertindak, akan cut off AC output. Samalah macam ni. Untuk MCB ni, antara dua ni, C6 12 ampere. 12 ampere masih dalam
masih dalam lingkungan 17 ampere. So C6 kebarangkalian jika short boleh trip untuk inverter ni. C32 64 ampere, sedangkan inverter ini hanya 17 ampere. Jika berlaku short circuit, MCB ni tak akan trip. Dan apabila tak akan trip, dia akan tendang kepada inverter. Itu yang bergantung kepada jenis inverter yang anda guna. Kalau inverter tu bagus, short circuit protection dia bagus, dia akan protect AC. Kalau inverter tu bagus, ada short circuit protection, kadang-kadang dia fail untuk protect. Kadang-kadang berpunca daripada suhu ataupun keadaan semasa, mungkin sistem protection dia tak jalan, dia akan bakar MOSFET dalam. Ataupun protection tak sempat nak cut, MCB bateri akan tendang. Dan yang ini, satu lagi ni, yang ini adalah RCCB. RCCB, kalau inverter short, RCCB tak boleh nak tolong inverter. Dia tak akan trip. RCCB akan trip bila ada leaking dengan ground. Live dengan ground. Okey, lepas ni kita akan buat live short circuit. Kita akan hidupkan inverter ni. Menggunakan, okey, sekarang ni kita menggunakan pylon bateri 48 volt 50 Ah. Kita sambung dan kita on. Kita on, okey. AC output kita sambung sini. Dan kita akan ambil bacaan. Kita akan shortkan C6 dengan C32. Yang mana akan trip, kita bukan bacaan. Berapa M dia boleh catch up. Okey. Kita akan set kepada inrush ya. Okey, inrush. Alright. Kita on inverter sekarang. Okey. AC dah ada 232 volt. Okey, ini inverter ni brand new, plastik tak buka lagi. So, saya akan shortkan antara neutral dengan live, antara C6 dengan C32. Yang mana satu short dia akan trip, yang mana tak akan trip. Dia tak trip, dia akan tendang kepada inverter. Okey. Kita mula. Anda kena perhatikan ya antara RCCB dengan C6. Kita akan shortkan C6 dulu dan kita akan ambil current inrush berapa ampere. Okey, kita akan buat live short circuit antara live dan neutral C6. Kita tengok adakah RCCB ini tendang atau MCB ini tendang. Ini di dalam lingkungan bawah 17 am. Itu 12 am C6. Okey, short. Nampak? C6 trip. Inverter tak terjejas. RCCB tak trip. Kenapa tak trip? Okey, RCCB ni function dia untuk detect leakage saja. Ini tendang. So kita tengok berapakah dia punya inrush. 6.6 am. Nampak? 6.6 am. MCB ni trip. So MCB ni bagus lah. Ni EPS 6.6 am dia dah trip. Cantik. Okey, kita try EPS C32. Adakah ia trip ataupun inverter yang trip. So kita clearkan dulu AC. Okey, inrush. Okey, kita akan shortkan C32. Tak trip, tapi inverter yang trip. Nampak? Buzzer bunyi. Itu sebab inverter ni ada active short circuit protection. So dia akan protect untuk mengelakkan sebarang kerosakan yang berlaku kepada internal part dia punya MOSFET. So dia tak trip. C32 tak trip. Elektronik yang break. Kita tengok berapa dia punya inrush. 10.7 am. Dia tak sempat peak, dia dah short, dia dah cut. Begitulah yang berlaku. Okay, kalau kita guna C6, dia trip, inverter tak ada masalah. Kalau C32, elektronik akan take over. Jika inverter anda punya sistem protection tak bagus atau kurang berfunction, dia akan membakar inverter tu sendiri.
Okey, kita nak tengok function RCCB ni. Macam mana dia function? Okey, apabila live bertemu ground, ini ground body ni, sebab ni nampak earding. Apabila live bertemu ground, RCCB baru akan function. Dia kita shortkan kepada ground, dia akan memutuskan litar. Nampak? Inverter akan trip dan RCCB akan trip. Semua trip. Ini bermakna litar anda bocor. Inilah functionnya ya. Functionnya untuk keselamatan, bukan untuk selamatkan inverter. Rasanya itu sajalah. Mungkin clear. Saya pun bukan pandai sangat pasal ni, tapi bolehlah sedikit penerangan kenapa punca inverter rosak ataupun inverter trip jika berlaku short circuit pada AC/DC/DB. 1. Breaker kenalah mesh dengan inverter. 2. Jika anda nak menggunakan breaker besar C32, pastikan inverter anda ada sistem active protection system. Jika tidak ada active protection system, anda boleh cari dekat online, ada jual device untuk short circuit protection. Memang ada jual dekat Shopee, ada dekat Lazada pun ada. Tak silap saya brand Sino Timer, tak silap. Kita boleh set dia punya amps dengan volt. Macam tu lah lebih kurang. Itu external lah, external system untuk protect inverter anda daripada rosak. Sebab short circuit pasti akan berlaku. Memang pasti akan berlaku, terutama dekat bahagian ceiling, kipas, lampu, itu biasa short. Kipas lampu biasanya orang pakai C6. Yang ini selalu short area ni, kipas lampu. Okey. Itu sajalah. Okey, syabas. Saya harap anda faham dengan practical test short circuit tadi. So pengiraan MCB tu penting. Dia mengikut kapasiti inverter yang anda guna. Kalau inverter anda kecil, kena cari yang kecil. Kalau inverter anda besar, kena mesh dengan kapasiti inverter tu sendiri. Mampu atau tak mampu untuk dia tendang MCB tu. Okey, itu saja. Rasanya clear kot saya punya jawapan ni. Saya bukan pakar. Saya cuba menjawab persoalan. Ada orang bertanya, mungkin ini boleh membantu. Macam itulah. Okey, sekian, terima kasih. Hari pun dah hujan. Muncul bateri dah float awal. Okey, assalamualaikum. Bye bye.